Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada hari ini bahagian yang kedua daripada surah Az-Zumar, surah ke-39 yang memberi penekanan tentang konsep hamba, bahawa kita adalah hamba abd, kehambaan kita kepada Allah yang kita ulang di dalam surah Al-Fatihah, yang kita ingin perkasakan, yang ingin kita faham bagaimana menjadi hamba. Dan sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini, dalam surah ini sekitar 14 kali perkataan hamba diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jangan lupa bahawa kita adalah individu yang memerlukan pertolongan daripada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini Ustaz ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berada pada bahagian yang kedua, surah rombongan ya. Alhamdulillah kita nak jadi rombongan yang ajak untuk ke syurga ya, bukannya yang rombongan dihantar ataupun yang masukkan ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Dan pada hari ini bersama tuan-tuan sekalian, kita insya-Allah memulakan majlis kita ini baca, faham dan mengamalkan Al-Quran ini dengan kita membaca daripada surah Al-Fatihah. Sila Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya. Bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah sebentar tadi mengawalkan program kita pada hari ini, di mana di dalam surah Al-Fatihah tadi kita berbicara, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita menguatkan akidah ataupun iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya berkaitan dengan syariat kita sebagai hamba, dan inilah yang akan berulang dalam surah Az-Zumar ini Ustaz ya, pada surah yang ke-39, bahawa sebenarnya kita adalah hamba. Tetapi hamba yang macam mana ya yang kita ingin bina? Semalam kita sudah berbincang, hari ini kita akan menyambung macam mana nak menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Kita pada bulan Ramadan ini kita diseru ya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana orang-orang sebelum ini agar bertakwa. Jadi takwa itu satu perkataan yang selalu kita sebut, tetapi kita nak tengok pada hari ini apa syarat-syarat untuk menjadi hamba bertakwa, hamba yang betul-betul. Kadang-kadang ada hamba tetapi hamba tu macam tak betul Ustaz ya. Ada perumpamaan yang kita akan baca pada hari ini. Jadi mari kita tengok kepada sinopsis, apakah ringkasan bagi bacaan kita pada hari ini. Baik, pada ayat yang ke-17 ya hingga ayat 20 kita akan lihat orang bertakwa. Apa sifat-sifatnya, apa ciri-cirinya, itu yang kita akan dalami. Dan diteruskan dengan pada ayat 21 hingga 26, Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan wahyu, sama, serupa, tetapi mungkin kita rasa berbeza. Kita akan lihat dua perkara ini, daripada langit hujan dan daripada langit wahyu. Dua-dua ini adalah suatu perkara yang perlu kita fikirkan. Dan yang ketiganya, kita melihat ayat 27 hingga 37, keagungan Al-Quran.
Inilah kandungan Ustaz ya. Hari ini kita akan baca bersama tuan-tuan. Sila tuan-tuan ambil mushaf di rak ke di meja masing-masing ya, ataupun kalau perlu muat turun Smart Quran pada muka surat hari ini Ustaz ya. Pada ayat 17 pada muka surat 460. Muka surat 460. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil sahabat saya Ustaz Fazrul. Sidang penonton, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita meraba-raba di alam dunia ini, bahkan Allah Taala berikan kepada kita petunjuk yang benar, al-mushaf yang ada pada kita hari ini. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada pada hari ini, tapi Nabi juga meninggalkan kepada kita al-Quran dan sunnah pengajarannya supaya kita berada di atas dunia betul-betul mengikut panduan ilahi ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berjaya bukan sekadar di dunia tapi di hari akhirat kelak insya-Allah. Sama-sama kita kembali kepada wahyu ilahi daripada ayat yang ke-17. Ini untuk bahagian yang kedua Ustaz. Bahagian kedua. Semalam kita dah pada bahagian yang pertama surah Az-Zumar. Hari ini sambung pada ayat yang ke-17 hingga ke-20 muka surat 460. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ijtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan dengan penuh penghayatan daripada ayat 17 hingga 20 ini, agar bacaan ini jugalah yang akan menghidupkan hati-hati hamba seperti saya kepada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV sekarang ini, yang berada di atas talian, di mana Allah menyatakan pada ayat 17 ini, walladzina ijtanabut taghut. Maksudnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjauhkan daripada taghut. Biasa orang cakap taghut ni berhala ya, batu berhala, tapi sebenarnya taghut ini apa-apa sahaja selain daripada Allah. Perkara-perkara yang melampau batas. Maksudnya apa? Ketika kita membuat keputusan, Ustaz ya, kalau kita cakap tentang membuat keputusan, bila bercakap tentang semalam mukhlisal lahuddin, maksudnya cara kita beragama, cara din ini bukan sekadar sembahyang sahaja, bukan sekadar puasa, tetapi din ini adalah lifestyle, gaya hidup, cara kita membuat keputusan dalam hidup kita. Itu sebabnya Yaumiddin ya, yang kita bincangkan sebelum ini adalah hari penentuan ya, hari ketentuan. Mengapa hari ketentuan? Kerana din ini adalah cara kita menentukan cara hidup kita, cara agama kita ya. Agama itu bukan sekadar dekat masjid sahaja, bukan sekadar di depan Quran sahaja, tetapi kita dah baca Quran, lepas tu macam mana kita bermuamalah, bercakap ya, dari segi etika kita. Jadi ini yang kita perhatikan pada ayat 17,
wallazi najtanabut taghut, menjauhi daripada taghut. Contohnya apa? Contohnya kalau dia bercakap tentang hawa nafsu dia bercakap tentang dia mengutamakan dunia lebih daripada akhirat, itu adalah taghut. Dia mengutamakan idea sendiri bukannya daripada ayya'buduha, ya, bukannya dia menyembah kepada Allah SWT, ya. Jadi kalau dapat jauh daripada taghut, wa anabu, dia maksudnya selalu kembali pada Allah. Salah satunya cara macam mana? Kita baca Al-Quran. Bila kita baca Quran, Ustaz, ya, bila kita dapat tadabbur sikit, kita ambil tazkirah sikit, ya Allah, aku rasa aku kena baiki diri aku ini, kan? Aku rasa aku kena baiki dulu baca Quran, mungkin tak faham, ataupun dulu tak baca Quran, sibuk bekerja contohnya. Tetapi ya Allah, aku nak kembali ya Allah. Kalau ada perasaan itu pada tuan-tuan, sebenarnya Allah cakap apa? Lahumul busyra. Bagi mereka adalah kabar gembira, fabashshir ibad. Bagilah berita gembira ini kepada hamba-hambaku. Ya, pada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, kalau ada perasaan itu ketika kita baca Quran, ketika kita beribadah, ya, waktu bersedekah, waktu solat. Pasal ada orang yang bersedekah, Ustaz, ya, dia rasa bahawa wah, saya dah baik dah ni. Ya, sebenarnya kalau Saidina Osman itu sembahyang memang panjang, baca Quran memang panjang, tetapi rupa-rupanya dalam hatinya itu, ya, bila diatur oleh surah Az-Zumar, hatinya rasa kerdil, ya, macam Nabi lah bila Aisyah bertanya, bukankah kamu ini sudah diampunkan dosa, ya, bila cari-cari Nabi waktu malam tak ada, Nabi sembahyang panjang, Nabi cakap, bukankah aku ini ingin jadi hamba yang bersyukur. Maksudnya buat ibadah banyak, ya, tetapi dalam hati tu rasa masih lagi kerdil, masih lagi rasa tak cukup, itu namanya a'budallah mukhlishan lahuddin, sebagaimana kita bincang semalam pada ayat yang ke-11, ya. Dan diteruskan lagi, sambung lagi Ustaz, ya, pada ayat yang ke-18 itu, apa ciri orang yang hamba tadi tu? Hamba yang bertakwa, allazina yastami'unal qaul, subhanallah, ya. Mereka ini ada kemahiran mendengar. Tapi di sini bukan yasmaun, dekat sini ada yastami'un, ada tambah sikit, ya. Tak. Jadi dalam bahasa Arab, dalam Quran ini, kalau dia tambah satu huruf sahaja, operasi itu lebih susah sikit. Ya, dia bukan sekadar mendengar, tapi betul-betul mendengar. Al-qaul, salah satu daripada pendapat ulama adalah Al-Quran. Selain daripada perkataan-perkataan lain, tapi bila ada alif lam tersebut, terutama perkataan Al-Quran ini dia dengar betul-betul dan dia beri perhatian. Fayattabi'una ahsanah, ada dua maksud. Satu, dia banyak dengar pendapat orang ceramah sana, dia ambil pendapat yang terbaik. Satu. Tapi yang keduanya, fayattabi'una ahsanah, bila dah dengar itu, tuan-tuan yang mendengar dalam Malaysia Quran Time ini, lepas itu dia akan ikuti dengan apa? Dia akan ikuti dengan amalannya yang terbaik. Ada dua pendapat di situ, tapi yang pentingnya memang ini dinamakan sebagai apa? Ulaika allazina hadahumullah. Inilah kumpulan yang diberi hidayah yang kita minta, Ustaz, ya. Lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini jawapannya. Dan wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab ni kita dah bincang semalam, ada dalam surah ni ada 3, Ustaz, ulul albab. Ya, pada ayat yang ke-9, sekarang ni kita Ustaz baca tadi ayat 18, dan nanti kita akan jumpa lagi pada ayat 21. Paling banyak, ya, bagi adik-adik yang pergi MRSM ulul albab, surah Az-Zumar memang kena hadam. Kena hadam betul-betul. Yang pergi tahfiz model ulul albab, cikgu-cikgu kena baca surah Az-Zumar, dia menjadi amalan juga bagi Nabi, Ustaz, ya, selain daripada surah Al-Isra, surah Az-Zumar. Jadi kena hadam. Pasal apa? Pasal dalam ayat yang ke-18 ini cerita tentang kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar. Kalau seorang pelajar, seorang cikgu, terutama yang mengajar di sekolah ulul albab, tak nak mendengar betul-betul ataupun mendengar sipi-sipi saja, lebih kurang gitu, itu tak digelarkan ulul albab, itu namanya ahmad albab, Ustaz. Okey, ahmad albab tu nama saya bagi, ya, bukan dalam Quran. Tapi nak ceritanya ahmad albab ni kan dia kena ketuk baru dia dapat pelajaran, kan. Tapi ulul albab dia dikira sebagai orang yang bijak, smart people. Ya, maksudnya apa? Daripada perkataan luba ini kalau makan kuaci ke Ustaz, dia tak makan kulit, kita makan isi. Orang yang ulul albab ini, dia bila dengar ayat Al-Quran itu, dia dapat isinya. Dia bukan sekadar dia dengar, kan, dia seronok begitu sahaja, tetapi kalau katakan Ustaz baca tadi bercakap tentang azab pada ayat 19, ya, dia akan kata, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, jauhlah aku daripada perkara ini. Sebenarnya Nabi pada ayat 19 amat nakkan umat dia jauh daripada azab.
Tapi Allah cakap afaman haqqa alaihi kalimatul azab, ya, iaitu apa? Pada ayat 19, maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang yang telah ditentukan mendapat azab? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Sebenarnya tak boleh. Sebagai ulul albab kita tahu bahawa sebenarnya kita hanya boleh mengajak sahaja, tetapi kita tak boleh menyelamatkan siapa-siapa. Ini Allah ingatkan pasal apa? Pasal hamba tetap hamba. Ya, walau macam mana kuat ibadah kita, kita tak boleh selamatkan anak kita, suami, isteri kita, tak. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di depan skrin sekarang ini, bila ajak kepada anak, ajak ahli keluarga, ajak kawan-kawan, sebenarnya ini adalah tugas ulul albab, ya, untuk jadi hamba, tapi kita tak mampu tak selamatkan. Masing-masing. Dan disambung di ayat 20 itu, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, ini ganjaran orang bertakwa, Ustaz, ya. Ghurafun min fawqiha ghurafun. Dia ada bilik yang besar tinggi di atas bilik besar tinggi. Biasa orang cakap apa? Penthouse. Kan, kalau yang rumah tinggi-tinggi tu yang paling atas tu, ataupun yang 2 tingkat, 3 tingkat, tapi rumah bertingkat tu kan. Bertingkat-tingkat itu, okey. Ini ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Okey. Mabniyah ini maksudnya dibina. Siapa yang bina? Sudah tentunya Allah yang kurniakan dengan malaikat membinanya. Untuk siapa? Kepada orang bertakwa yang ada ciri-ciri yang kita bincangkan tadi. Siap ada lagi tajri min tahtihal anhar. Ada sungai, Ustaz. Ada sungai ni maksudnya rumah tersebut adalah amat-amat besar, dan ini janji Allah. Janji Allah. Kalau katakan, Ustaz, ya, kalau orang janji dengan Ustaz, Ustaz, malam ni Ustaz kita makan sate, Ustaz. Kan, kalau orang janji begitu, Ustaz apa rasa bila orang berjanji begitu, Ustaz? Seronok, berbunga-bunga hati tersebut, kan. Itu janji, terutama kalau orang tu kita percaya. Kan? Ini kan Allah SWT. Ini kan Allah. Tak payah Allah janji pun. Sebenarnya kalau Allah tak janji pun, memang Allah bagi je oksigen pada tuan-tuan yang berada di rumah. Allah pastikan kita punya darah ni mengalir, ya. Tak payah, Allah tak payah janji pun tak apa. Jadi bila Allah tak janji, kita percaya Allah. Kalau Allah janji, sudah tentunya kita rasa, ya Allah, berbunga-bunga, ya Allah, macam tak layak nak dapat, tetapi naklah juga, kan. Nak juga pasal rumah saya kecil. Rumah saya tak ada sungai, bukan penthouse, kan. Kalau tuan-tuan yang sekarang menonton, yang sekarang mengikuti program ini di penthouse, tak semestinya penthouse dapat di sana. Kecuali menjadi hamba yang bertakwa. Jadi apa tanda lagi orang yang bertakwa ini? Allah suruh perhatikan kepada langit. Dalam ayat yang ke-21 hingga 22, Ustaz, kita sambung. Maka kalau nak masuk syurga, kena jadilah betul-betul hamba, ya Ustaz. Jangan kita jadi tuan di atas dunia, kita menjadi hamba. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun dia rasul, Allah Taala sebut apa dalam peristiwa Isra Mi'raj, kan, subhanallazi asra bi 'abdihi, memperjalankan, maha suci yang memperjalankan hamba. Tuhan guna perkataan hambanya. Nak beritahu kepada kita untuk berjaya, kita tak perlu jadi nabi dah tak ada. Kita perlu jadi sebagai seorang hamba. Saya nak berdoa sikit, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka. Di kalangan mana? Di kalangan orang-orang yang ke-20 tadi. Kita baca terjemahan macam mana Ustaz Fazrul kupas ayat itu, sehingga kita rasa seronok nak bertemu dengan Allah, seronok nak pergi pada alam yang sebenarnya alam yang kekal. Dan begitulah bila kita membaca Al-Quran, kita interaksi Al-Quran, bukan sekadar baca. Kita dah baca tadi, kan, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, orang bertakwa dapat syurga, penthouse yang bertingkat-tingkat. Cara interaksi kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka. Di kalangan mana? Di kalangan orang-orang ayat ke-20 tadi. Betul. Sebab tu dalam kitab-kitab tafsir, sebagaimana disebut Al-Hasan, bila dibaca ayat berkenaan dengan istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tu, ayat surah Fussilat, kita dah baca dah sebelum ni. Diriwayatkan dalam kitab tafsir, Al-Hasan dia berdoa. Seraya bila dia dengar ayat, baca ayat tu, dia akan doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Itu cara kita interaksi dengan Al-Quran. Masya-Allah. Dia yang mencabarnya, Ustaz, ialah kalau katakan baca Quran ni, dia tak nak berinteraksi, kan, ataupun tengok ayat syurga, yelah. Macam tak ada rasa apa-apa. Tak ada semangat. Yang itu kita doa banyak-banyak dan Allah beri kita. Cantik bila Ustaz sebut tadi tu, yastami'una, ada ta di situ. Mana bukan dengar biasa-biasa. Bukan mana kalau kita pergi masjid sekadar buang air terdengar kuliah, itu dengar biasa. Tapi kalau kita datang bersungguh-sungguh, tinggal anak isteri, tinggal rumah, datang memang nak dengar. Itu konsep cara kita mendengar yang betul-betul. Ya, dengar dia sampai masuk ke hati. Masuk hati. Mana Ustaz, kalaulah pula. Kalau kita maknanya kalau 1 jam dia bersyarah, tapi anak-anak murid tak dengar pun.
daripada 10 minit tapi dia dengar betul-betul Mendengar Ustaz. betul-betul. Ustaz rasa macam mana dia sudut tu? Itu yang sebenarnya bercakap tentang tugas Nabi ini, sebenarnya balagul mubin, dia kaedah satu tapi dia punya isi pun satu. Jadi itu cikgu kena ambil perhatianlah cara dan isinya. Tapi bagi anak murid adabnya pula yang tadi tu. Tak ada pula kita kata Allah cikgu tu bosan betul dia tak nak mendengar kan. Dua-dua ada adab dia, ada disiplinnya, dan itulah yang kita ambil daripada Al-Quran. Subhanallah. Okey, selamat hari guru lah. Selamat hari guru, sambung lagi ya. Okey, Mei Pada ni ibu hari guru. saya di rumah juga, isteri saya juga cikgu Ustaz. Ya. Jadi selamat hari guru lah kepada semua. Sambung balik kepada ayat yang ke-21 hingga ke-22. Ya. Ayat 21 hingga 22. Dua ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. Surahul Azim pada ayat 21 hingga 22 ini membawakan kita, Allah menyeru, apakah kamu tidak melihat kepada Allah menurunkan daripada langit air misalnya, fasalakahu yanabi'a fil ard, ya, kemudian dia akan mengalir sumber air, ya, menjadi sumber air di bumi, kemudian dengan air itu tumbuh tanaman, ya, kemudian mukhtalifan alwanuh, pelbagai warna, kemudian dia akan menjadi kuning, ya, bila dia dah tua sikit Ustaz, ya, dan kemudian hutama, hancur. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Ada lagi ulul albab kali ketiga, ya, tadi kali kedua, semalam hari kali yang pertama, ini kali ketiga. Jadi smart people, orang yang bijak sebenar-benarnya ada 16 Ustaz, ya, ulul albab di dalam Al-Quran. 3 dah ada siap-siap dalam surah Az-Zumar. Dan salah satunya apa? Dia menghargai sains. Itu yang pentingnya lah, ya, walaupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan tidak belajar sains, tetapi Allah suruh kita memerhati kepada langit, turun hujan, dan hujan itu akhirnya menjadi bertakung, menjadi sumber air kepada siapa? Kepada tumbuh-tumbuhan. Ini namanya fotosintesis Ustaz. Kan, bila air, Itu istilah apa Ustaz? itu dalam sains, ya, sains, penghasilan makanan, ya. Maksudnya cahaya kena dekat stomata, dekat daun tu, kemudian dia buat makanan lah, lebih kurang gitulah Ustaz, ya, nak cerita mudahnya. Dan ini adalah perkara yang Allah suruh perhatikan. Orang yang perhatikan betul-betul tengok, oh sebenarnya jadi hijau, kemudian jadi kuning, kemudian hancur. Kan itu pokok kan, dalam kebun kita nampak, oh begitu. Tak kekal kebun di dunia ini. Orang yang smart, orang yang bijak, dia tengok, daripada saya pergi ambil kebun ini saja, itu pun kalau kita ada kebun Ustaz, kalau tidak kita tengok kebun orang lain. Tengok tak kekal, tapi tadi offer daripada Allah kebun yang kekal, ya, bertingkat-tingkat, yang ada sungai tadi itu, bukan sekadar air itu lalu untuk satu pokok saja.
Jadi bila banding-banding ni saya rasa baik saya ambil syurga lah. Pasal kat sini tak kekal. Cara melihat begitu adalah cara melihat ulul albab. Ya, sehingga kenapa dia sanggup untuk menyerah diri kepada Allah. Dalam ayat ke-22 Allah cakap, maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, syarahallahu sadrahu lil Islam. Ya, Allah kata, maka apakah orang yang dibukakan ini daripada mendapat cahaya daripada Tuhan sama dengan orang yang hatinya keras. Orang hati keras ini ialah dia kalau boleh dia nak dapat pokok dekat dunia saja. Tapi dia tahu dah pokok tadi jadi kuning, lepas tu hancur. Kebun kita macam mana hebat pun akhirnya hancur, tapi ada satu kebun yang tak hancur-hancur, itulah di akhirat yang Allah tawarkan pada ayat sebentar tadi, ayat 20. Jadi kita lihat betul-betul tuan-tuan ya, ketika kita berehat nanti cuba tuan-tuan perhatikan balik ayat 22 tu betul-betul. Kita akan ulang balik ya Ustaz ni lepas rehat nanti, pasal ayat ini sebenarnya nak kontraskan, nak bezakan. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang dimudahkan urusannya oleh Allah dan dia di atas nur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hati yang lembut dan bila datang cahaya daripada Allah iaitu Al-Quran, hati itu dia terkesan. Penerangan ini nanti kita akan sambung lagi. Tetapi kalau orang yang hati kasar, satu dia tidak kisah Allah cakap ke tak cakap ke, dia nak baca Quran ke tidak, satu. Dan yang keduanya ialah apa? Qasiyatu qulubuhum min zikrillah, dia tak nak ingat Allah. Ya, dia tak nak ingat Allah. Jadi bila jadi begini, kesannya apa? Dia tak nak pilih syurga yang kekal. Dia tidak mahu syurga yang kekal. Dia nak syurga yang sementara saja di dunia ini. Kesannya apa? Allah kata azabnya aman sengsara. Jadi ini pelajaran ringkas kita sebelum kita menyambung. Kita berehat sebentar. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita melihat kepada surah Az-Zumar, surah rombongan orang-orang yang beribadah, menjadi hamba yang bertakwa, ikhlas kerana Allah, dan kita tidak mahu menjadi satu lagi rombongan yang akan diterangkan pada hujung surah ini pada bahagian yang keempat nanti. Pada hari ini kita sudah diperkenalkan ya ganjaran bagi orang yang bertakwa dan ciri orang bertakwa tu bagaimana. Salah satunya pada ayat 22, Allah mudahkan, lapangkan sadrahu lil Islam. Bila dia sampai kepada dialog, ketika dia pergi ke sesuatu tempat kerja, dia dilapangkan urusannya kerana dia mengikut kepada Islam, kepada amalan takwa. Dia akan menyebabkan dia amat comfortable Ustaz. Dia amat selesa. Dia bila baca Quran dia rasa dia tak ada rasa macam apa salah surah Az-Zumar ni sampai 8 9 10 muka surat. Dia tak dicakap begitu. Ya. Dulu saya adalah pengalaman Ustaz ni kalau baca nak khatam Quran daripada surah Al-Baqarah tu kan. Asyik silap-silap je buka tak habis-habis kan. Itu tak syarah asal lagi. Okey. Dia kalau syarah itu syarahallahu sadrahu lil Islam, kita rasa macam ya Allah sekejap sangat. Sekejap sangat. Kita rasa amat manis pengalaman bersama Islam, dan sebenarnya fahuwa ala nurim mir rabbih, itu sebenarnya orang ini, moga-moga kita menjadi di kalangan orang ini Ustaz ya, di atas cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa berbunga-bunga ya, berbanding dengan fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, orang yang hatinya keras itu dia sekejap je baca Quran dah rasa bila nak habis. Ya, dia macam budak-budak kecil Ustaz ya. Budak-budak kecil kan abah bila nak balik kalau pergi rumah tetamu kan. Tetapi kalau hati lembut, hati hamba yang bertakwa, dia sanggup berlama-lamaan dengan perkara kebaikan yang ditunjukkan. Sebabnya nak minta Ustaz, kita akan menyambung ya, sepatutnya ayat 23 tapi kita sambung daripada ayat 22 Ustaz ya, dan Ustaz terus sambung sampai ayat 26 insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kita terus sambung pada ayat ke-22 hingga kepada ayat ke-26. Kita ulang balik satu ayat tadi. Mudah-mudahan kita dengan pengulangan tersebut bertambah lagi keimanan kita, bertambah gertaran dalam hati kita untuk mengetahui lagi apakah lagi di sebalik ayat yang Allah Taala sampaikan kepada kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan ayat 22 diulang kembali sebentar tadi. Kita terus sehingga ayat yang ke-26 surah Az-Zumar yang menceritakan tentang syarahallahu sadrahu lil Islam Ustaz ya. Adalah ciri yang penting bagi seorang hamba sehingga kan pada ayat yang ke-23 itu Allah menurunkan ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani ya, iaitu Allah menurunkan perkataan yang paling baik ya, kitab Al-Quran ini dia punya perkataan itu dia tak banyak sangat ya. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab biasa 17,000 perkataan, tetapi kalau bahasa Arab Al-Quran ini Ustaz ya, dia berulang-ulang itu hanya 1,700 lebih kurang begitu je perkataan dia ya. Jadi dia punya kata akar je. Jadi dia lebih kurang sama, berulang-ulang, tetapi kesannya itu ya, dia tak payah banyak perkataan. Dia ulang-ulang je. Kalau alhamdu tu hamada berulang lagi kan, dalam bentuk yang berbeza. Kesannya apa? Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, iaitu dia punya bulu bulu roma Ustaz ni, dia meremang. Orang cakap kan meremang bulu roma kan ya, bila baca tu ya Allah kan, bila dengar saja ya Allah kan. Yang itu adalah kesan daripada Al-Quran. Kesan daripada Al-Quran. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian apa jadi kepada kulit dan kepada hati orang-orang yang mendengar, yang dimudahkan ini ya. Mula-mula sadarnya itu telah dimudahkan ya pada ayat 22. Ayat 23 ni kulub dia akan jadi layyin, jadi lembut Ustaz. Tidak qasiyah sebagaimana ayat 22 tu di hujung itu ada qasiyah, keras. Jadi ini proses yang penting yang kita dalami sekarang ini. Malaysia Quran Time bukanlah sekadar program TV sahaja Ustaz ya, tetapi program ini sebenarnya untuk kita ambil ruang dalam PKP ini nak membina
kulit dan juga hati yang mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesannya apa? Kesannya kita ada pengalaman. Bagi tuan-tuan, saya yakin pengalaman bila ustaz membaca ustaz, kadang-kadang tak faham pun kan, tapi tiba-tiba rasa ya Allah. Jadi hati tu, dan saya ada dengar baca komen-komen di Facebook, ada yang dengar ketika bacaan itu rasa nak berenang air mata kan. Maknanya Ustaz, tak faham pun boleh kita rasa sesuatu. Boleh. Apatah lagi kalau faham. Apatah lagi kalau faham. Ya, pasal apa? Pasal ini adalah mukjizat daripada Allah. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita, Ustaz. Ya. Ada mukjizat, Ustaz. Mukjizat. Kalau kita lain kalau baca tak faham. Tak faham. Ya, kalau kita baca buku-buku biasa, ya, adalah setengah orang ada juga baca buku novel sedih apa sebagainya kan. Tapi orang lain mungkin tak terkesan. Tapi Quran ini Taha, ya, surah Taha itu Umar baca, hati qasiyah itu terus. Saya tengok Ustaz Syekh Al-Arifi, dia pernah cerita pengalaman dia berada di negara bukan Islam. Dia membaca dua dalam kalimah bahasa Arab. Satu teks bahasa Arab maksudnya karangan. Biasalah. Satu teks daripada Al-Quran. Dan yang mendengar tu sis, iaitu dia bekerja di gereja lah. Di gereja. Dia mendengar ayat pertama teks bahasa Arab, dia kata tak rasa apa-apa pun. Kali kedua dia baca teks bahasa Arab tapi ini Al-Quran. Dia rasa sesuatu. Dia yakin ini adalah daripada Allah, dia tunjuk tangan ke atas. Masya-Allah. Subhanallah. Walaupun tak faham, Ustaz. Betul. Jadi inilah tanda Allah nak bantu kita, kita minta hidayah. Allah cakap, "Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha." Kita selalu minta, tuan-tuan, kita minta hidayah. Allah kata, okey, inilah hidayah. Ya, yahdi bihi may yasha, kepada siapa yang dikendaki. Satu, Allah kendakilah, ya. Allah kendaki pada semua orang. Tetapi kadang-kadang ada orang yang dia kata tak apalah, kan. Tapi bagi tuan-tuan yang selalu membaca Fatihah, itu sebabnya kita banyak kali ulang Fatihah itu pasal nak menunjukkan, ya Allah, Engkau nak aku ini dapat hidayah. Kemudian aku betul-betul nak, ya Allah, sekarang aku sambut, tolong ya Allah, minta jangan jadi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan, tidak ada siapa yang boleh beri hidayah. Ya, disesatkan itu apa? Allah nak bagi peluang pada semua, ya, tetapi ada orang yang dia kata, Allah tak apalah ya Allah, Fatihah ni saya sibuk lagi kan. Jadi ini peluang untuk kita selama ini bersama Al-Quran. Disambung pada ayat yang ke-24, Allah mengingatkan siapa yang boleh menyelamatkan daripada azab pada hari kiamat. Waqila lidzalimi zuqu ma kuntum taksibun. Dinyatakan pada orang yang zalim ini, yang berbuat dosa, yang tak kisah pasal hidayah ni, okey, rasakan apa yang kamu buat. Maksudnya taksibun itu kita buat dekat dunia, tapi Allah cakap rasakan atas apa yang kamu buat. Maksudnya apa yang kita buat di dunia ini, tuan-tuan sekalian, adalah saham untuk kita tempah, sama ada nak penthouse tadi ataupun dia sebenarnya azab yang amat sengsara. Kerana apa? Ayat 25, mendustakan. Sekali lagi, istilah mendustakan itu disebut dalam ayat 25, padahal orang yang mendusta dia kadang-kadang dia tak perasan pun. La yash'urun. Dan Allah cakap orang yang mendustakan ayat Allah sampai pada zaman Nabi, dia tak kisah, ya, ataupun Quran ada pada zaman sekarang ni, dia rasa alah ini Quran dah biasa tengok, ya, dah biasa, banyak kali dah khatam. Contohnya, kita harap kita tak cakap begitu, pasal orang yang mendustakan fa adzaqahumullahul hizya fil hayatid dunya. Kehinaan padanya itu bukan hanya di akhirat, di dunia lagi dah kena dah. Ya, itu sebabnya macam Firaun kan, bila dia mendustakan Nabi Musa, orang kutuk kecam sampai sekarang. Ya, dan kita tak naklah kan, pasal kita buat perkara-perkara yang mendustakan, orang kecam dekat Facebook kan, orang kecam kita dekat Twitter. Pasal apa? Allah kata kehinaan itu boleh berlaku di dunia, akhirat akbar. Ya, yang kita harap kita terjauh daripada perkara tersebut. Sebabnya Allah bawakan lagi berkali-kali Quran. Apakah ayatnya? Jom kita baca ayat 27 hingga 37. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kita sambung balik kembali kepada sebaik-baik perkataan ahsanul hadis, itulah Al-Quranul Karim. Maknanya peluang kita nak masuk syurga itu terbentang luas, Ustaz. Maknanya kita seolah-olah mana kita mampu untuk masuk syurga, insya-Allah, kecuali orang-orang yang enggan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap daripada umat aku mampu masuk syurga, boleh masuk syurga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan, Rasulullah? Orang yang taat kepada aku, man ata'ani dakhala al-jannah, masuk syurga. Dan barang siapa yang asani, lawan, tak ikut Nabi, tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah orang yang enggan masuk syurga. Seolah-olah gambaran itu syurga itu terbentang luas.
untuk orang-orang yang beriman. Dia mesti orang offer Ferrari kata tak nak lah kan. Jadi kalau kat dunia ni orang buat gitu kan, ni orang tak berapa betul sangat kan. Ataupun mungkin kalau kita offer Ferrari tu dia tak nak pasal apa? Pasal dia nak permainan Ferrari je. Itu budak kecil. Ya, jadi iman kita ni sebenarnya tak nak sah. Sebenarnya iman itu dia mesti iman orang dewasa. Kalau iman budak kecil dapat Ferrari kunci ni pun dia pergi toreh-toreh je. Untuk main-main je. Betul lah, patutlah Allah Subhanahu kata dunia ni adalah sebagai hiburan dan permainan ya. Masya-Allah. Okey, kita kembali kepada sebaik-baik perkataan Al-Quranul Karim untuk sambungan daripada ayat yang ke 27 hingga 37. Sebelum tu saya nak mention sikit, hari ini saya baca Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai sekarang saat ni saya membacanya dengan taranum nahawan. Ustaz. Mungkin ada peserta pula. Mungkin ada penonton-penonton yang tanya, Ustaz, ini lagu apa? Sekarang ni saya beritahu lagu saya daripada Fatihah sampai sekarang disebut sebagai taranum nahawan. Satu taranum yang kita kata apa, boleh mencuit hati kita, mencuit telinga pendengar yang mendengar alunan lagu nahawan ini. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 27 hingga 37 tadi Ustaznya, agak panjang sikit tadi ya. Allah bercerita tentang Al-Quran, diberikan dalam Al-Quran ini ada banyak misalan ya, masalin la'allahum yatazakkarun. Mengapa Allah bagikan misal ini? Agar
tak payahlah kita belajar semua perkara, kita Allah tengok sana, tengok kepada alam, tengok ke sana, kita boleh ambil pelajaran. Ya, dia tak nak, Allah tak nak kita ni kena macam-macam tanpa kita ambil pelajaran. Semua apa yang ada di alam ini tempat untuk kita mengambil pelajaran, ya. Dan Allah menyatakan tentang perumpamaan ayat 29, ya. Bagaimana perumpamaan ni, terus Allah bawa perumpamaan. Allah cakap Quran ada perumpamaan. Okey, perumpamaan. Kalau seorang pemuda, dia kerja lah Ustaz, ya, dia ada 5 bos. Okey. Satu lagi pekerja ada 1 bos. Mana yang lebih mudah Ustaz? Mudah satu bos. Satu bos kan. Kalau 5 bos kan, bos ni cakap buat kerja ni, bos ni cakap kau buat kerja ni, buat kerja ni, buat kerja ni. Lepas tu 4 bos ni kata kita minta gaji mana bos? Kau pergi minta bos sana. Bos ni kata kau minta, rupa-rupanya tak ada gaji hujung bulan. Pasal apa? Pasal bos ni banyak sangat. Tetapi kalau bos ni satu, Allah membuat perumpamaan ini bercakap tentang tauhid, kan. Kalau dekat tempat kerja pun kita begitu, ya, apatah lagi kita bercakap tentang menjadi hamba yang bertakwa, hanyalah niatnya kepada Allah sahaja, ya. Jadi mudah untuk faham bila kita ada misal, dan itulah yang dibawakan di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita tengok kepada ayat 32 itu, Allah mengingatkan balik bahawa ada orang yang mendustakan kebenaran. Tetapi Nabi SAW itu jaa bis-sidq pada ayat 33, wa saddaqa bih, ya. Satu, datang dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran. Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah Nabi ada kebenaran, tapi bukan Nabi bercakap saja, bukan Nabi ajak orang jom kita kepada Al-Quran, tapi Nabi wasaddaqa bih, buat sekali apa yang disampaikan itu. Itulah ciri orang yang bertakwa yang Allah nak sampaikan kepada kita, kepada tuan-tuan yang ada, kita ada Quran dan kita juga beramal dengan Quran. Kita ajak anak kita ke arah Quran dan kita pun mengamalkan Al-Quran. Kesannya apa tuan-tuan? Kesannya ialah kita akan dapat ganjaran yang terbaik. Apa ganjaran terbaik tersebut? Allah kata pada ayat 35, segala amalan kita yang buruk-buruk Ustaz, ya, Allah akan padam, ya, Allah akan tutup. Dan kalau kita contohnya periksa, ada 80, 95, Allah pilih yang 95 saja untuk diberi ganjaran. Istilahnya wa najziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi Masya-Allah kanu ya'malun. Itulah Allah. Allah yang amat baik akan bagi ganjaran daripada banyak-banyak amalan kita itu, ahsan, yang terbaik saja Allah bagi ganjaran. Yang tak tu Ustaz, ya, contohnya lah solat kita, ada yang khusyuk, ada yang sikit tak khusyuk. Allah balas yang khusyuk tersebut. Inilah Allah yang amat baik. Jadi mengapa tidak ambil Allah yang ini berbanding kalau ayat yang ke-36 itu ada orang kata takutlah pada Tuhan Zeus lah, Tuhan matahari lah, apa sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan tu tak betul pun, kan. Moga-moga kita menjadi hamba yang bertakwa. Kita berdoa bersama Ustaz agar Allah berikan kepada kita rahmah, agar kita menjadi hamba takwa yang diberikan ghurfah sebentar tadi. Silakan Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ilahana anta syafi, ilahana antal kafi. يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض. يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام. يا من كفانا، يا من كفانا، يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم وأجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Ya Allah, janganlah kau biarkan kami berlumuran dengan dosa ya Allah kecuali kau ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah kecuali kau turunkan penawar syifa kesembuhan ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan dipersulitkan kecuali kau permudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan dibalakan ya Allah kecuali kau berikan kepada kami afiat dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua bersama kaum muslimin dalam syurga-Mu ya Allah, bersama dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah baki Ramadan yang ada ini ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akan amalan-amalan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah akan puasa kami ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akan taubat kami ini ya Allah. Ya Allah, akhirkanlah bulan Ramadan ini dalam keadaan kami dihapuskan dosa ya Allah. Ya Allah, Engkau akhirilah Ramadan ini dalam keadaan kami dapat bebas daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan qiyam. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan ibadat puasa, membaca Al-Quran, menjaga tutur kata kami dan menjaga pandangan mata kami ini ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ini ya Allah. Ya Allah, pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini sebagai syafaat kami di dunia dan di hari akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Berikanlah kemaafan-Mu kepada kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kepada kita, mengabulkan doa sebentar Amin, tadi amin, amin. agar kita dapat melaksanakan intipati daripada surah Az-Zumar. Paling kurang ada 3 resolusi Ustaznya yang kita nak ambil daripada surah Az-Zumar ini. Yang pertama, kita mendengar dan pilih yang terbaik tanpa bias untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyakkan kita membina tawakal kepada Allah kerana ini akan mencukupkan kita dan menghilangkan stres dalam kehidupan kita. Dan yang ketiganya, jadilah seperti air ya, maksudnya ia menumbuhkan, ia memberi sejuk, memberi manfaat. Seperti kita mendalami Al-Quran ini, dia menyebabkan dia jadi sejuk hati kita dan kita akan menyejukkan ya, menyejukkan orang-orang di sekitar kita. Itulah air datang daripada langit, itulah Quran yang kita dalami sebentar tadi. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, Malaysia Quran Time ini adalah program untuk kita bersama Al-Quran dan kita ingin sebarkan Al-Quran ini kepada seluruh tempat Ustaz ya. Tapi sebelum itu kita nak juga dengar soalan kuis. Soalan kuis tajuk kita pada hari ini Ustaz. Macam mana tajwid kita? Silakan. Okey, untuk soalan kuis tajwid pada hari ini, sila berikan 5 contoh hukum izhar syafawi. 5 hukum izhar syafawi dalam bacaan surah Az-Zumar pada hari ini. Izhar syafawi ya. Baik, jadi tuan-tuan, itu soalan tajwid dan soalan tadabbur. Mari kita saksikan di atas skrin apakah soalan tadabbur. Apakah surah yang mempunyai konsep sama dengan konsep tumbuhan yang saya bacakan tadi dalam ayat yang ke-21? Apakah surah lain ya yang mempunyai konsep sama dengan konsep tumbuhan yang hijau, kuning dan akhirnya hancur itu dalam surah lain. Jadi tuan-tuan hantarkan jawapan ke 0115856443 WhatsApp ya. Hantar saja assalamualaikum, nanti adalah balasan daripada robot itu ya. Tuan-tuan boleh isi borang untuk beri jawapan dan ini adalah untuk kita mengulang kaji, memastikan kita dapat sedikit intisari daripada perkongsian hari ini dan kita ingin berkongsi Ustaz ya ke pusat komuniti di seluruh negara, di balai polis,
di penjara Quran dalam program wakaf kita. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, yang ada ruang, kita rebut peluang 10 hari yang terakhir Ramadan ini, ganjaran amat banyak dalam program wakaf Al-Quran ya. Program wakaf ini adalah daripada ummah, daripada tuan-tuan kepada ummah ya. Kita bekerjasama, kita berjuang bersama. Mungkin saya ceramah tetapi tuan-tuan berkongsi. Kita harapkan kita dapat bekerjasama terus dan terus bersama Al-Quran.